Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatan wassalaman ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang dihormati Ustazah Syazwani selaku pensyarah Saraf Tatbiqi 2 dan rakan-rakan yang kami sayangi sekalian. Sebelum kami membuat pembentangan, kami ingin memperkenalkan diri daripada saya Muhammad Afiq bin Zulkifli. Nama saya Aiman Ashraf bin Khairul Anwar. Dan nama saya Muhammad Fadhli Rafai. Okey, jadi pada hari ini kami akan membentangkan tugasan yang diberikan oleh Ustazah Syazwani yang bertajuk Al-I'lal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan Al-I'lal, saya akan menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan I'lal. Kenapa kita perlu untuk mempelajari Al-I'lal ni dan pembahagiannya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Al-I'lal? Al-I'lal wa taghyiru harful illah litakhfif yaqbiluhu au iskanuhu au hazafuhu. Okey, maksud dia Al-I'lal ni adalah berubahnya huruf illah itu untuk meringankan. Okey, jadi saya akan menerangkan lebih detail lah. Okey, yaqbiluhu. Okey, yaqbilu maksud dia membalikkan. Membalikkan au iskanuhu. Okey, iskan maksud dia mematikan. Au hazafuhu. Okey, hazaf maksud dia apa? Membuang lah kan. Okey, apa yang kita dapat pada ta'rif ni? Okey, i'lal dia ada 3 cara untuk meringankan bacaan. Tetapi tiga-tiga ni memang kena mengena dengan huruf illah, dia tak ada kena mengena dengan huruf lain. Okey. Iaitu membalikkan, mematikan dan membuang. Okey, 3 cara ni je untuk i'lal. Okey, kenapa kita perlu untuk mempelajari i'lal ni? Okey, dengan mempelajari i'lal, kita dapat tahu asal bentuk sesuatu perkataan itu dalam bahasa Arab. Ini disebabkan kosakata perkataan bahasa Arab banyak ditemukan perubahan dengan alasan untuk meringankan bacaan ataupun lafaz. Yanqasimu al-i'lal ila salasati anwa'. Al-awwal al-i'lal bil hazaf, al-thani al-i'lal bil iskan, al-thalith al-i'lal bil qalab. Okey, i'lal ni dia terbahagi kepada 3 jenis. Ingat 3 jenis, iaitu i'lal hazaf, yang kedua i'lal bil iskan, yang ketiga adalah i'lal bil qalab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, sekarang ni kita sambung kepada i'lal bil hazaf. Okey. Hazaf ni dia ni terbahagi kepada 2. Okey. Yang pertama qiyasi dengan ghairu qiyasi. Okey, yang pertama ni wa huwa ma kana li'illat tasrifiyah siwa at-tahfif kal istinqal wal taqa as-sakinah. Okey. Yang ni okey, yang kedua ghairu qiyasi, iaitu wa huwa ma laisa laha
wa yuqalu lahu al-hazab i'tibatan. Okey, seterusnya kita sambung kepada i'lal ala salasa alamat. I'lal ni ada tiga alamat. Okey, yang pertama, iza waqa'atil waw bainal fathah wal kasrah al muhaqqaqah wa qablaha huruf al mudara'ah tuhzaf. Okey, iaitu ketika terletaknya waw di antara baris fathah dengan baris kasrah yang nyata dan sebelumnya huruf mudara'ah. Lepas tu dia maka wajiblah dibuang. Okey. Contoh ya idu. Okey, kalau ikutkan yang perkataan yang asal ya idu. Okey, dia akan mengikut wazan ya fa'ilu. Ya fa'ilu. Okey. Yang kedua, iza laqitul waw wal ya as-sakinatani bi huruf sakin akhar. Okey. Huzifata ba'da an nukilat harakatahuma ila ma qablaha. Okey. Apabila bertemunya waw dengan ya dua baris yang mati dengan huruf yang mati pada akhir, maka wajiblah buang selepas bertukar harakat sebelum dia. Okey. Contoh dia sun. Sun aslaha uswun. Okey, uswun. Okey, dia mengikut wazan uf'ul. Faham tak? Okey. Yang kedua, sir. Sir aslaha aslaha isyir. Okey. Dia mengikut wazan if'il. Okey. Yang terakhir, inna isim maf'ul iza kana min mu'tal'ain wajib hazaf waw al maf'ul minhu. Yang ni dia mengikut pandangan si Imam si di bawah. Okey. Yang ni ketika isim maf'ul yang apabila dia mu'tal'ain, maka wajib dibuang waw maf'ulul maka wajib dibuang waw maf'ul minhu. Okey. Al-misal masunun aslaha maswunun. Okey, maswunun. Dia mengikut wazan maf'ulun. Okey, tapi kalau ada silap-silap tu minta maaf lah. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan lagi dengan i'lal bil iskan, iaitu bin naqal. Okey. Akunu al-kalimah at-taskin maknayain. Okey. Perkataan at-taskin membawa dua makna, iaitu yang pertama hazaf syakli harful illah, asani tahwil syakli harful illah fil harfi qabliha sukun. Okey. Yang pertama tadi membuang baris huruf illah. Yang kedua, pemindahan baris huruf illah
pada huruf sebelumnya yang bertanda mati. Okey. Macam mana tu nanti kita tengok selepas ini. Okey. Kita tengok pada bahagian pertama. Iza kana al-waw aw ya yaqa'u fi akhiril kalimah wa ba'da harful mushkil fayumkinu syakil waw aw ya bihazfin, iaitu sukun. Law yakunu al-waw aw ya syakil dhammah aw kasrah itakhfiful qiraah. Okey, maksud dia apabila huruf waw ataupun huruf ya terletak pada hujung kalimah dan selepas huruf yang berbaris. Anda tahu betul ke tidak? Rasanya salah kot. Okey, maka dibolehkan baris waw atau ya itu buang. Yakni kita letak tanda mati. Sukun, nampak kan? Okay. Jika waw ataupun ya itu mempunyai baris dhammah ataupun kasrah untuk meringankan bacaan. Okey. Contoh kita tengok dekat sini perkataan yad'u. Okey. Asal perkataan dia adalah yad'u. Okey. Kita tengok dekat sini huruf waw dia berada pada akhir kalimah. Hujung kat atas, nampak tak ni? Zoom sikit. Nampak ni huruf waw. Okey. Dia berada pada hujung kalimah. Okey. Sebelum huruf waw, huruf ain yang berbaris, nampak dia berbaris dhammah. Okey, dia berbaris dhammah. Maka dibolehkan huruf baris huruf waw ni. Okey. Dimatikan, nampak? Dia mati. Nampak? Huruf waw mati. Jika huruf waw ataupun ya itu berbaris dhammah ataupun kasrah, syarat dia astagfirullahalazim. Okey. Syarat dia kena berbaris dhammah atau iaitu baris depan ataupun berbaris kasrah iaitu berbaris bawah. Untuk memudahkan bacaan ni macam ni. Jadi kita kena matikan huruf waw ini. Tengok aja dia apa. Yad'u. Okey, sebab macam tadilah apa yang saya cakap tadi. Okey, kita tengok kepada perkataan al-qadi. Okey, al-qadi. Kita tengok pada asal perkataan dia al-qadi. Tengok. Huruf ya dia berada pada akhir kalimah. Dan sebelum huruf ya, huruf dot yang berbaris kasrah, iaitu baris bawah. Maka kita kena matikan dia ataupun kita letak kat huruf ya ni tanda sukun ataupun tanda mati sama itu. Okey. Maka dia akan jadi al-qadi. Begitu. Syaratnya sama ada berbaris dhammah ataupun kasrah, iaitu berbaris depan ataupun bawah. Okey. Wa iza yashkul waw aw ya al-fathah. Al-fathah falaula hasbun syaklihu. Okey. Apabila huruf waw ataupun huruf ya berbaris atas, iaitu berbaris fathah. Okey. Maka tidak perlu untuk membuang barisnya. Okey, kita ambil contoh. Lan ad'uwa ila ghairi haqq. Okey, kita highlightkan dekat perkataan ad'uwa. Okey, kita tengok huruf waw dia berada pada akhir perkataan. Okey, dia berbaris fathah. Sebelum huruf waw dia berbaris depan. Okey. Tapi dia kata disebabkan sama ada huruf waw atau ya ini berbaris atas, maka tidak perlu untuk membuang dia punya baris. Dia kekal baris X. Okay. Dia jadi ad'uwa. Dia tak ada membuat apa-apa sebarang perubahan. Begitu. Okey. Amma harful waw aw ya yaqa'u ba'da al-harfu sakinah fayusabitu
syaklihi. Okey, maksud dia adapun huruf waw ataupun huruf ya terletak selepas huruf yang bertanda mati, maka barisnya ditetapkan. Contohnya, okey, kita tengok pada ayat ini, syaribtu min dalwin. Okey, kita highlight dekat perkataan dalwin. Nampak tak? Okey, huruf waw dia terletak selepas sahaja huruf yang mati. Nampak huruf lam mati. Okey, maka fayuthabit. Dia kata thabit. Maksudnya baris huruf waw ini kita kena tetapkan. Kita tak boleh buang, kita tak boleh matikan dia. So, jadi tak ada membawa sebarang perubahan. Tak ada. Okey, bahagian kedua pula, tahwil syaklu fi fi'lul ain. Okey, misal yaqumu. Okey, jadi sini yaqumu, yaqumu. Okey, maksud dia pemindahan baris pada ain fi'il. Okey, kalau kita tengok dalam satu kataan fi'il tu fa'ala. Kalau mudhari ni yaf'ulu. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu mana satu ain fi'il dekat kataan tengah-tengah tu? Kalau fa'ala huruf ain, dia jadi ain fi'il. Kalau fi'il mudhari yaf'ulu, huruf ain tu lah jadi fi'il mudhari. Fi'il mudhari jadi ain fi'il. Minta maaf ya. Okey. Contoh kita tengok dekat sini perkataan yakum. Okey. Asal perkataannya adalah yaqumu. Okey. Dan dia jadi yaqumu. Okey. Macam mana dia jadi perkataan yaqumu? Okey. Ada 6 syarat. Yakunu sitatun syurutin. Okey. Yang pertama, yajibu harfu qablahu, astaghfirullahalazim, harfu sahihul ladzi sukun fi syaklihi. Okey. Fala yumkin i'lal fi hadhil kalimah bayana. Okey, maksud dia huruf sebelumnya mesti huruf sahih, bukannya huruf illah. Huruf sahih yang mati pada barisnya. Maksudnya huruf sahih yang bertanda matilah. Begitu. Okey. Maka tidak boleh diiklalkan pada kalimah. Macam contoh kalimah, zoom dekat sini, bayana. Tak boleh. Sebab tengok huruf illah. Okey, huruf illah ni huruf ya. Jadi sebelum huruf ya ni nampak huruf alif. Okey, huruf alif bukannya huruf sahih. Dia huruf illah. Nampak? Jadi kita tak boleh mengiklalkan kalimah ni. Okey. Kita tengok nombor 2. Laisa bisyakli fi'lu sighah ta'jub. Fala yumkin i'lal fi hadhihi kalimah ma aqwam. Okey. Maksud dia tidak menyerupai fi'il yang bersirah ta'ajjub. Macam contoh perkataan ma aqwama. Okey. Jadi untuk fi'il sirah ta'ajjub dia tidak boleh diiklalkan. Okey. Boleh faham setakat ini? Soalan ya. dia kalau ta'ajub tu dia mesti ada ma kan? Yes. Dia mesti ada ma. Dia tak boleh ada wa, itu lain dah. Dia nak tahu tu ta'ajub ke tidak, tengok pada ayat. Ma aqwama, ma ajmala, ma aksara. Macam tu. Itu adalah fi'il sirah ta'ajub. Okey. Okey, terima kasih. Alright, sama-sama. Okey, nombor 3. Laisa yashbihu fi'lul mu'talil lam. Fala yumkin i'lal fi hadhihi kalimah ahwa. Okey, maksud dia tidak menyerupai fi'il mu'talil lam. Okey. Itulah sebab apa? Fi'il mu'talil lam huruf dekat hujung perkataan yang
yang jadi huruf yang ada huruf elah, iaitu alif waw ya. Boleh faham tak? Kalau tak faham tak apa, nanti tanya. Tahu? Okey. Fala yumkin i'lal fi hadhihi kalimah. Okey, maka tidak boleh di'ilalkan pada perkataan ni. Contoh perkataan ahwa. Okey. Kita tengok dekat sini ada perkataan huruf elah pak. Waw ada. Okey. Jadi sebabkan ahwa ni adalah berupa fi'il mu'tallil lam. Jadi dia tidak boleh di'ilalkan. Okey, nombor 4. Laisa bisyakli mudha'af. Mudha'af, ingat fi fi'lul lam. Fala yumkin i'lal fi hadhihi kalimah ibyadda. Okey. Maksud dia tidak menyerupai mudha'af. Ya, mudha'af pada lam fa'il. Lam fa'il. Okey, maka tidak boleh kita untuk mengilalkan pada kalimah ini. Contoh ibyadda. Okey. Nampak tak? Okey, lam fa'il dekat sini, Pak. Ibyadda lam fa'il. Dia berupa mudha'af sebab dia sabdu. Mana tahu. Kalau kita nak tahu senang je. Kalau mudha'af mesti sabdu, betul tak? Okey. Jadi kita tak boleh mengilalkan pada perkataan yang menyerupai mudha'af pada lam fa'ilnya. Okey. Yang kelima, laisa bisyaklil masdar fi. Laisa bisyaklil masdar fi waznin mif'alun, mif'alatun dan mif'alun. Mithlu, mikwalun, mirwahatun, mikyalun. Nampak tak contoh di situ? Okey. Dia kata tidak menyerupai masdar pada wazan mif'alun, mif'alatun dan mif'alun. Kita tak boleh nak membuktikan sebab Nam Syarah ni memanglah dia punya undang-undang dalam bahasa Arab. Kita tak boleh nak petikai ya. Contohnya mikwalun, miwahatun dan mikyalun. Maka tidak boleh di'ilalkan pada perkataan masdar yang mempunyai wazan yang berikut ini. Okey, yang keenam ataupun yang terakhir, astaghfirullahalazim. Laisa bisyaklil lafzil ladzi lam yu'lil fi kaunil mujarrad. Okey. Mana tidak menyerupai lafaz yang tidak di'ilalkan pada bentuk mujarrad. Okey, contoh kita bagi aqwara. Okey. Aqwara ni dia mazid tau. Dia mazid harfu wahid kalau perasan. Okey, sebab ditambah satu perkataan. Okey, dia punya bentuk mujarrad adalah awira. Dia tak di'ilalkan, nampak? Dia still the same. Maka tidak boleh di'ilalkan. Aqwara. Tak boleh. Sebab dia punya asal asal perkataan mujarrad awira. Dia kekal, tidak ada sebarang perubahan dekat situ. Kita pergi kepada 3 bahagian ni yang saya rasa 3 bahagian ni memang susah orang nak faham sebabkan kita tengok dia ada kait dengan ain isim, lepas tu ada pula dengan ain isim masdar, lepas tu ada pula dengan isim maf'ul. Itu bagi saya lah. Kalau bagi yang lain saya tak tahu. Sebab saya cuba menerangkan apa yang saya faham dan apa yang saya belajar. Okey. Saya rasa saya pun tak berfaham, tapi nanti kita akan rujuk kepada Ustazah Syazwani sendirilah, iaitu pensyarah kita. Okey. Untuk nombor 3, tahwil al-syaklu fil ismul ainul lazi syabihu bi fi'lil mudhari' fi halil waznin aw ziyaratihi. Okey, maksudnya bertukar baris. Bertukar baris pada ain isim yang menyerupai fi'il mudhari'
pada hal wazan ataupun penambahannya. Okey, maksudnya keadaan wazan lah kan. Keadaan wazan ataupun penambahan. Okey. Contoh perkataan kita tengok dekat sini, mujibun. Okey, kita tengok perkataan mujibun. Okey, asal perkataannya adalah mujibun. Okey, kita tengok pada ain isim dia huruf jim. Huruf jim nampak? Okey, asal katanya adalah mujibun. Mujibun. Kalau kita nak bandingkan dengan apa wazan dia, fu'ilun rasanya. Fu'ilun rasanya. Kalau salah, minta maaf sangat-sangat ah. Okey. Fu'ilun rasanya. Rasanya lah. Mujibun. Okey. Nampak dia berlaku pertukaran baris dekat situ je. Nampak? Okey. Bila dia bertukar baris, nampak? Huruf waw dia baris mati. Baris mati pula dah. Minta maaf Okey, dia berbaris kasrah, dia jadi mati. Nampak? Dia bertukar. Hawil. Okey. Ini baris mati, nampak? Huruf jim baris mati. Dia ambil pula baris bawah huruf waw ni. Maka dia jadi mujibun. Mujibun. Dan disebabkan bila apa yang kita, dia dalam i'lal hamzah ni, i'lal hamzah. Bukan i'lal hamzah. Apa yang kita dah belajar tadi lah. Okey, huruf waw bila mati, sebelum huruf dia berbaris kasrah, dia kena tukar huruf mat yang sesuai dengan baris huruf sebelumnya. Macam saya cakap tadi lah. Okey, jadi huruf ya, jadi mujibun. Saya rasa macam tak pernah faham kot. Tapi saya cuba, saya upaya saya. Okey. Okay. Lagi satu kita tengok contoh pada tabi'un. Okey, tabi'un asal perkataannya adalah tabi'un. Okey. Dekat sini dia ada berlaku, Allahu Akbar. Dia ada berlaku proses pertukaran baris pada ain isim. Isim di mana? Sini. Huruf ba. Okey, jadi ba. Dia tukar. Okey, daripada huruf ya berbaris bawah, baris bawah huruf ya, dia pergi ke huruf ba. Nampak? Huruf ba dan baris mati apa? Ba mati ni tanda mati ni dia pergi ke huruf ain pula. Macam tu dia punya proses pertukaran dia. Jadi tabi'un. Begitulah apa yang saya faham dengan nombor 3 ni. Tapi apa-apa nanti kita rujuk sendiri dekat Ustazah Syazwani. Okey. Lakin tetapi ada. Okey, lakin wujud isim lazi yushabihu bi fi'l mudhari' fi hal waznin aw ziyadatihi wa la yumkin i'lalihi. Misal aqwamun. Okey, maksud dia tetapi ada isim yang menyerupai fi'il mudhari' pada hal wazan atau alhamdulillah atau penambahannya tetapi tidak boleh diiklalkan. Contohnya perkataan aqwam. Begitu. Okey, kita tengok pada nombor 4. Tahwil al-syaklu fi ismul masdarul ainul ladhi yutabi'u fi wazan if'alun. Okey, maksud dia berlaku pertukaran baris pada ain isim masdar. Ain isim masdar pula. Ain isim masdar yang mengikut pada wazan if'alun. Okey, ain isim masdar apa yang saya faham lah. Okey, ain isim masdar dekat sini nampak. Tidak terang, kita nampak huruf ain kat sini. So dia lah ain isim masdar. Okey, begitu. Okey, contoh perkataan ijabatun. Okey, kita tengok dekat sini. Asal perkataannya adalah ijwabun. Okey,
Waw ni bertindak sebagai ain isim masdar. Nampak? Sama kan? Huruf ain ni, okey, dia punya kedudukan huruf ain dengan huruf waw sama. Okey, sama. Dan berlakunya pertukaran baris dekat situ. Okey, kita tengok selepas tu, okey, huruf jim dia jadi baris atas dan waw menjadi sukun ataupun bertanda mati. Okey. Ni bila kedua-dua huruf ni ditukar baris dia jadi ijwa bermadah asafazim. Ijaubun. Ijaubun. Okey. Dan ada berlaku pertukaran baris lagi. Dia jadi ijabatun. Saya terangkan sampai situ je. Apa yang saya faham dekat sini. Okey. Yang terakhir, tahwil syaklu fi ismul maf'ulul ain wa huwa fi'lul sulasi mujarrad. Okey, berlakunya pertukaran baris pada ain isim maf'ul pula. Ain isim maf'ul. Aduh, dan dia adalah fi'il sulasi mujarrad. Okey, contoh kita ambil perkataan maqulun. Okey. Asal perkataannya adalah maqbulun. Okey, maqbulun. Dia punya ain isim dia dekat sini, huruf waw nampak? Okey. Jadi, lakunya pertukaran baris dekat ain isim maf'ul, nampak huruf waw ni? Begitu. Ini ditukar baris dengan huruf qaf, huruf sebelumnya dia jadi maqulun. And then disebabkan ada huruf waw mati, ada astagfirullahalazim, ada dua huruf waw mati, kena masukkan salah satu. Jadi disebut maqulun. Itu sahaja daripada saya untuk tiga bahagian yang suka sikit kita nak memahami. So apa yang kurang daripada saya, minta maaf sangat-sangatlah. Apa-apa kita boleh rujuk kepada Ustazah Syazwani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, hari ini saya ingin menerangkan berkenaan dengan bahagian yang ketiga, i'lalu biqalbi. Sebelum saya pergi jauh berkenaan dengan i'lalu biqalbi, saya ingin menceritakan bahawa i'lalu biqalbi ni ada dua bahagian. Yang pertama i'lalu hamzah, yang kedua i'lalu bi hurufil illah. Tetapi di sebahagian kitab mengatakan bahawa i'lalu bi hamzah ni sebagai bahagian i'lal. Maka hari ini saya ingin menceritakan berkenaan dengan i'lalu bi hurufil illah. I'lalu bi hurufil illah ni ada tiga bahagian. Yang pertama qalab alif waw ya, qalab waw alif ya dengan qalab ya waw alif. Okey, kita pergi bahagian yang pertama. Qalab alif waw ya. Okey, qalab alif waw ya ni dia ada bahagian dia, iaitu yang pertama taqlubu alif ya an fi mas'alataini, iaitu ada dua bahagian bagi taqlubu alif dengan ya ni. Yang pertama ayang kasiru ma qablaha kama fi taksir wa tasghir. Bermaksud membaris bawah sebelum akhirnya kalimah dan seperti mana pada taksir atau tasghir. Taksir dengan tasghir ni nak bagi faham, taksir ni iaitu jamak taksir lah, daripada perkataan jamak taksir, dan tasghir ni daripada isim tasghir yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, contoh dia misbah. Misbah ni daripada perkataan jamak taksir. Miftah, samalah, miftah pun sama, jamak taksir. Apabila
dijadikan isim tasghir, jadilah masabih dengan mafatih. Ataupun jadi masabihi ataupun mafatihi. Kiranya dua-dua ni boleh pakai. Kiranya kita boleh pakai. Soalan. Kenapa terjadi mafatihu? Mafatihu. Mana ada? Ya. Tak boleh. Soroh kan? Bila dia bukan berkenaan dengan baris belakang. Kiranya soroh ni pembinaan kalimah. Oh, Okey. Yang kedua, antaqa'u taliyah liya at-tasghir. Iaitu bermaksud terletaknya bersambung, terletak dengan sambungnya ya tasghir. Maksud dia dia jadi asal perkataan tu ada ya tasghir lah maksud dia. Contoh asal perkataan gulamun jadi gulaimun. Yang kita belajar sebelum ni macam mana pembinaan isim tasghir. Inilah daripada i'lal juga. Okey, yang kedua taqlubu waw ya, dia ada 10 bahagian. Okey, yang pertama antaqa'u ba'da kasrah fit taraf, iaitu bermaksud terletaknya selepas kasrah, iaitu baris bawah pada pandangan. Contoh radiya, sebelum akhirnya akhir kalimah tu huruf ya kan, ya tu baris atas kan, sebelum tu kita baris bawah. Okey, contoh lain qawiya, waw tu baris bawah sebelum akhir. Okey, contoh lain contoh lain dia boleh jadi pada mabni lil majhul. Contoh ufiya. Dan dia juga boleh jadi sebelum ta ta'nis seperti kasajiyata, wa aksiyata, wa ghaziyata, wa gharikiyata. Dia pula boleh jadi pada sebelum alif waw nun yang bertambah. Okey, sebelum alif waw nun tu dia akan jadi dia jadi perkataan asal, iaitu contoh daripada perkataan ghaziwa. Asal perkataan ada waw kan. Bila tambah je alif dengan nun, dia akan jadi sebelum alif dengan nun tu dia letak ya. Jadilah dia ghaziyani. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi tempat bagi taqlubu waw ya an. Okey, nombor 2, tempat yang kedua iaitu antaqa'u ainan masdar fi'il a'lantu fi wa qablu wa kasrah, iaitu terletaknya ain masdar fi'il itu kemudian dielahkan padanya sebelum daripada elah padanya tu, sebelumnya tu baris bawah. Lepas dia baris bawah, selepas pada baris bawah tu selepasnya alif. Contoh siyamun, qiyamun, inqiyadun, i'tiyadun. Okey, siyamun tu asal perkataan dia soma. Dia bila dia jadi masdar jadilah siam. Macam tu. Okey, nombor 3, antakunu ainan li jam'i sahih lam wa qablaha kasrah wa hiya fi mufradi imma mu'tal. Iaitu terjadinya ain bagi jamak sahih lam ni, ain bagi jamak sahih lam, ain fi'il bagi jamak sahih lam sebelumnya tu kasrah, dan dia tu pada mufrad pun boleh, pada mufrad kalimah ataupun pada mu'tal kalimah. Contoh perkataan mufrad darin, jadi jamakkan dia jadi diarun. Contoh lain wajilatin, jilatin, bila jadi perkataan asal dia jilun. Okey, contoh lain dimatin, diamun. Lagi
qimatin qiyamun. Maksudnya perkataan perkataan mula-mula perkataan tu dia baris bawah. Perkataan asal tu baris bawah. Bila dia jadi jamak, dia stay juga baris bawah. Okey. Okey, yang ada lagi iaitu bawah tu wa imma syabiha bil mu'tal wa hiya sakinah bi syarti ayyaliha fi jam'i alif. Iaitu adapun menyerupai dengan mu'tal iaitu jadinya sakinah iaitu mati dengan syarat berterusan pada jamak, menjadinya pada jamak itu sebelum jamak sebelum perkataan akhir tu huruf alif. Okey, contoh siwati. Jamak dia siyatu. Riwadi qiyadu. Riwadi riyadu. Maksudnya bila jadi jamak tu, maksudnya perkataan asal tu wow, dia akan jadi ya. Tapi selepas pada ya, kita letak alif. Okey, yang keempat al-taqa'u tarfan wa rabi'atan fasa'idan ba'da al-fathi. Iaitu terletaknya pada pandangan 4 huruf yang berterusan selepas fathah. Contoh u'tiya, mazkiya. Dia itu asal perkataan kan, mufrad perkataan. Bila nak jadi perkataan jamak ataupun dia jadi sirah isim maf'ul. Maaf. Dia jadi sirah isim maf'ul. Bila perkataan 4 perkataan tu dia jadi sirah isim maf'ul, dia akan jadilah mu'tiyanun, mazkiyanun. Lepas tu dia bawa lah madi mazi kepada jadi mudhari'. Lepas tu isim maf'ul jadi isim fa'il. Okey, yang kelima terletaknya pula antaqa'u mutawassitah isrun kasirah wa hiya sakinah mufradah. Iaitu terletaknya di tengah-tengah kesan yang besar. Maksud dia satu perkataan tu dia membawa masuk pada kesan yang besar lah. Contohnya kamizani wa miqati, iaitu seperti mizan, miqat. Ada lagi lah contoh lain. Okey. Contoh yang tempat yang keenam antara wawu laman ala bidhammi fasukunu wasfan. Maka menjadilah waw bagi huruf illah itu dan juga lam bagi fi'il. Lam fi'il itu atasnya pada awal huruf baris harapan dan pada akhir huruf dia jadi sukun. Contoh ad-dunya, al-ulya. Dan perkataan contoh ni dia merujuk pada sifat. Okey. Okey, yang ketujuh antajma'u hiya ay wawu wal ya'u fi kalimah wasabiqa minhuma muta'assilan zanan wa sukunan. Okey. Maksud dia dijamakkan iaitu yang pertama tu waw ya fi kalimah. Maksudnya waw dengan ya tu pada kalimah, dan sebelum daripadanya iaitu wazan asal dan sukun. Contoh sayyidu wa mayyitu, watiyu, waliyu. Okey. Kalau watiyu dengan watiyu dengan waliyu tu masdar dia tuyat waluyat. Yang ke-8 antakunu waw lam maf'ul allazi madhi ala fi'il bi kasri ain. Okey, maksud dia apabila terjadinya waw mu'tal tu lam maf'ul bagi wazan maf'ul. Lam tu wazan maf'ul yang mana madi dia tu atas fi'il yang membaris bawahkan ain.
Contoh mudiyun, qawiyun. Okey, yang kesembilan antakunu lam fi'il yudhammu fa'u jam'an, iaitu terjadinya lam fi'il itu membaris hadapan bagi fa fi'il bagi jamak. Contoh ka'usiyun wa yulyun wa kufyun. Okey. Nombor 10 yang terakhir antakunu ainan li fi'li dhammi fa wa tashdid ain jam'an sahih lam ghairu mafsulah minha. Okey, maksud dia apabila terjadinya ain bagi perkataan ain fi'il bagi perkataan fa'ala tu dengan fa fi'il tu baris hadapan, kemudiannya ditasdid pula pada ain fi'il, kemudiannya dijadikan sebagai jamak sahih lam yang tidak berpisah daripadanya. Contoh kazuyyamun, suyamun, dan kebanyakannya sahih tashih mengatakan suwamun, kiranya asal perkataan daripada suwamun dengan wamun. Okey, saya teruskan kepada bahagian yang kedua, iaitu qalbu alif wal ya wawan. Okey, yang pertama taqallubu alif wawan iza ittadama ma qablaha, iaitu apabila mendomahkan sebelumnya. Contoh buwaiun. Okey, asal perkataan iun kan. Okey, dia jadi buwaiun. Wasyuribun, jadi perkataan asal dia syaraba. Okey. Wirubun, asal perkataan irubun. Susah nak sebut sikit sebab berbelit-belit. Okey. Nombor 2 taqlubu ya wawan, iaitu pertukaran ya jadi waw. Okey, yang pertama in kanat ya sakinah mufradah madmuman ma qablaha fi ghairi jama', iaitu jadinya ya sakinah yang mufrad tu kepada dhammah pada sebelumnya pada bukan jamak. Okey, contoh wasyuqiyun. Okey, asal perkataan syaqi. Okey. Contoh lain wamuwari. Bisa. Susah nak sebut. Kita pergi kepada nombor 2, iaitu taqallubu ya wawan. Yang pertama in kanat ya sakinah mufradah madmuman ma qablaha fi ghairi jama'. Maksud dia apabila ya sakinah itu didomahkan pada sebelumnya pada bukan jamak. Maksudnya dia jadi pada mufrad. Okey, macam itulah maksud dia. Okey, contoh dia syuqi, asal perkataan syaqi. Maksudnya waw tu asal perkataan tu jadi alif. Shin alif qaf ya. Okey. Perkataan yang kedua wamuwirun. Asal perkataan ma yara. Okey, yang kedua wa kadza taqallubu ya wawan iza intadama ma qablaha kanat lam fi'il bi fadhihi fi dhammi kan nuhiwa ar-rajulu wa huwida. Okey, maksud dia apabila bertukarnya ya menjadi waw apabila membaris depan sebelumnya, maka lam bagi fi'il tu difathahkan fathah pada mulanya, kemudian selepas pada fathah tu dia jadi dhammah. Contoh dia
nuhiwa. Contoh lain rudiwa. Okey. Okey, yang keempat silap. Yang ketiga taqallubu ya wa in kanat lam fi'il yuftahul fa asyal la sifatin. Maksudnya pertukaran ya kepada waw itu apabila lam fi'il itu lam fi'il itu difathahkan pada fa fi'il, kemudiannya perkataan tersebut dia bukan sifat. Macam itulah. Contoh dia fatwa. Saya tak berapa nak faham sikit lah bahagian ni sebab maksud dia tu agak begitu macam tinggi sikit lah. Bahasa dia tu bahasa yang tinggi sebab menggunakan kitab lama kan. Okay. Yang keempat wa kaza in kanat ya ainan asyu'la bi dhammi fa. Iaitu apabila ya itu ainan syu'la ni tak tahulah perkataan ni apa kan. Dia mendomahkan pada fa, iaitu fa fi'il. Contoh perkataan uskua. Okay. Yang kelima sifat jariyah mujral islam, mujral asma'i wa kanat muannas af'ali. Okey, maksud dia sifat yang kekal, iaitu maksudnya nama-nama sifat yang kekal, dia bila dia jadi isim yang kekal tu dia akan jadi muannas af'al. Contoh dia tuba wa kusa wa mumura. Okay, nak faham kat sini, apabila dia isim yang kekal ni, bila dia jadi muannas af'al ni, kita nak bagi contoh lain tu, contohnya satu perkataan tu nampak macam muzakkar tapi dia jadi muannas. Apa yang kita tahu macam contohnya perkataan asyamsu. Macam inilah juga, adalah juga dalam iklan ni kan. Macam ni contoh dia tuba wa kusa. Okey, baik. Seterusnya saya ingin menyambung dengan bahagian yang ketiga, iaitu qalbu waw wal ya wal alif. Okey, untuk qalbu waw ya alif ni ada 10 syarat. Okay, yang pertama ayyataharraka, iaitu maksud dia dia mestilah berbaris. Contoh qaulun bai'un. Okey, lepas tu dia mesti dia sukun. Sebelum huruf ta'i tu dia sukun. Okey, nombor 2 antakulu harakatan asliyah. Maksud dia terjadinya pada harakat asal. Contoh fakharaja jayala wa tawama bi fati awwaluhuma wa sanihuma mukhaffifi jiyalun wa tawamun bi fati fasukunu bi faqataha fiha awal. Maksudnya asal perkataan asal dia jayala dengan contohnya jayala dengan tawama, dia fathah pada awalnya, kemudian fathah pada awal dan perkataan yang kedua. Lepas tu bila terjadinya jamak, dia fathah juga pada awal, dia akan jadi, kita akan sebut jayalun. Okey, tau'amun. Okey. Okey, yang ketiga ayyakuna ma qablaha maftuhan, iaitu terjadi apabila terjadinya sebelumnya tu pada atas. Contoh perkataan iwadu. Jadi sebelum perkataan akhir tu kan, dha tu berada depan, bila perkataan sebelum tu huruf waw tu mesti berada atas. Okey. Syarat yang keempat antakuna fathah muttasilah fi kalimatiha. Iaitu terjadinya fathah yang bersambung pada dua kalimah. Okay. Contoh
Daraba waqida. Daraba waqida. Kataba yasira. Okey. Yang syarat yang kelima, ayataharrika ma ba'dahuma in kanata ainaini. Wa alla yaqa ba'dahuma alfa wa la ya musyaddada in kanata lamaini. Maksud dia apabila berbarisnya pada selepasnya dua ain fi'il dan terletak pada selepasnya itu alif. Selepas pada dua ain tu letak pula selepas dia tu alif pula, dan tidak menjadi ya itu sebagai ya bersabdu pada lamnya. Maksudnya ada tiga keadaan di situ. Yang pertama apabila berbaris pada dua ain. Yang pertama. Yang kedua terletaknya selepasnya itu alif. Yang kedua. Yang ketiga dia keadaan yang ketiga iaitu dia pada lam dia tu tidak terjadinya ya musyaddadah. Contoh bayanun. Dia tak jadi bayana, dia tak jadi bayana. Maksudnya ada certain perkataan jugalah yang kita tak boleh nak terima sebagai i'lal. Okey, kita sambung pula syarat yang keenam iaitu alla takuna ainan yaf'alu bi kasril ain allazi wasfu minhu ala af'ala. Maksud dia apabila jadinya ain bagi fi'il bagi fi'il kan, berbaris bawah pada ain fi'il itu yang menunjukkan sifat atas wazan af'ala. Contoh asal perkataan fifun dia jadi afyafun. Awara dia jadi a'warun. Yang ketujuh, alla takuna 'ainan li masdari hadzal fi'l kalhifu wa huwa dhumul batni. Maksudnya ni terjadinya ain masdar pada fi'il tu ada ain masdar. Fi'il tu ada ain masdar. Maksudnya contoh dia hifun. Hifun ni maksud dia haus ataupun dahaga. Dia dia mendomainkan pada batnu ni. Batnu ni itu perut. Maksudnya dia macam kita nak umpamakan, kita bila tunjuk macam contohnya tunjuk perut kan, kita tunjuklah bahawa kita tu dahaga, lapar kan. Begitulah maksud dia. Yang ke-8, alla takuna wa ainan ibtada ala tasharruf fi fi'li. Maksud dia apabila terjadinya waw ru'illah tu kan, waw ru'illah tu ain fi'il bagi ifta'ala, bagi menunjukkan atas berkongsinya pada fi'il itu. Contoh jawaru wa ishtaru dengan makna tajawaru dengan tasyawuru. Okey. Yang ke-9, alla takuna ihdahuma mutalawwi'ah biharfi yastahiqu ala hadzal i'lal. Iaitu apabila di antara dua perkataan tu dibaca atas alasan yang ada dekat bawah ni lah, dia punya pernyataan ni atas alasan fa in kanat kadzalika sahih awal wa a'lantu saniyah wa nahu haya wa hawa. Okey, statement pertama tu dia cakap fa in kanat kadzalika sahih awal wa a'lantu wa illatu saniyah, iaitu apabila perkataan apabila perkataan pertama tu sahih, perkataan kedua itu
dia jadi dalam keadaan mu'tal. Contoh al-haya. Maksudnya perkataan pertama tu ha tu perkataan sahih. Ya tu jadi mu'tal. Okey. Berlawan pula agisu bitasi saniyah. Kemudian pula sahih pula dia berlawan pula. Dia jadi sahih pada perkataan yang kedua pada perkataan yang pertama. Contoh kaayatin asal dia ayat. Jadi kaayatin. Maksudnya perkataan pertama alif tu jadi mu'tal, jadi perkataan yang kedua tu jadi sahih. Okey, yang terakhir alla takuna ainaini lama akhiru ziyaratu muhtasah bi asma'i. Ka'alfi wa an-nuri wa alfi ta'nisi. Okey. Maksud dia apabila terjadinya dua ain fi'il pada akhirnya, maka ditambah pada fi'il tersebut dengan asma'. Contohnya alif dengan nun, penambahan alif dengan nun dan juga alif dengan tanis. Maksudnya ada fi'il tu, satu fi'il tu yang ditambah dengannya alif dengan nun dengan alif tanis. Contoh perkataan jawalani, khayalani. Okey. Yang menjadi masdar kepada perkataan asal dia jala wahama. Okey, sebelum saya mengakhiri pembentangan saya ingin memohon maaf atas kesilapan ataupun ketidakfahaman saya terhadap tajuk ini. Sesungguhnya tajuk ini agak begitu sukar bagi saya untuk membentangkan kerana kiranya tajuk ni baru first time bentang tajuk ni. Sebelum ni saya waktu STAM saya tak pernah nak bentang tajuk ni sebab saya tak pernah nak kiranya tak pernah ditolak ataupun ditolong ajar untuk tajuk ni kerana tajuk ni agak begitu sukar untuk faham kerana satu tajuk yang agak panjang tetapi orang kata banyak perkara yang perlu diambil berat. Okey, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan berkenaan dengan i'dalul hamzah. Okey. Yang pertama, iza kana wujud al-hamzatain fil ayah. Apabila wujudnya dua hamzah dalam satu ayat. Okey. Lau syakli hamzatul ula wa sukun fil hamzati saniyah fatastabdilu. Silap. Sorry. Fatastabdilul hamzatus saniyah bi harfil madul ladzi munasibu bil hamzatil ula. Okey. Jika baris hamzah yang pertama itu silap. Sorry. Okey. Jika hamzah yang pertama itu berbaris dan hamzah yang kedua itu bertanda mati, maka hamzah yang kedua itu perlu diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan hamzah yang pertama. Contohnya, okey, kita tengok perkataan uminu. Okey. Asal perkataannya adalah uminu. Okey. Nampak hamzah yang kedua ni dia mati. Okey. Bila dia bertanda mati, dia kena tukar kepada huruf mat yang sesuai dengan hamzah yang pertama. So jadi hamzah yang pertama dia berbaris dhammah. Jadi kita kena tukar kepada huruf waw sebab kita tengok dia, hamzah yang pertama berbaris dhammah kan. Kita tukar dia kepada baris kepada huruf waw. Dia jadi uminu. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh. Okey. Lau syakil hamzatu saniyah al-fathah fatastabdiluha bil waw. Okey. Jika hamzah yang kedua berbaris fathah iaitu berbaris atas, maka perlu digantikan dengan huruf waw. Okey. Contoh
Awanu. Okey, awanu. Asal perkataannya adalah anu. Kita tengok hamzah yang kedua berbaris atas ataupun berbaris fathah. So jadi kita kena tukarkan dia kepada waw. Dia akan macam ni. Awanu. And then disebabkan kita tengok ada dua huruf nun, satu huruf nun mati, satu huruf nun lagi satu. Betul lah ayat dia. Lagi satu dia berbaris. Jadi kita kena gabungkan dia menjadi tasydid. Jadi sabdu. So jadi perkataan awanu. Okey. Lagi. Lau syakil hamzatu saniyah ad-dhammah wa taqa'u ba'dal hamzah al-mudarra'ah fayumkinu tastabdiluha bil waw. Okey. Jika hamzah yang kedua berbaris dhammah, iaitu berbaris depan dan terletak selepas hamzah mudarra'ah, maka dibolehkan diganti dengan huruf waw. Contohnya okey, asal contohnya awumu. Okey. Asal perkataannya adalah ummu. Ummu. Okey. Kita tengok dekat sini, dia ada hamzah mudarra'ah kan, hamzah mudarra'ah. Dan hamzah yang kedua berbaris dhammah. Jadi kita kena tukarkan dia kepada huruf waw. Okey. Wa idza syakil hamzatu saniyah al-kasrah fayumkinu tastabdiluha bil ya. Okey. Apabila hamzah yang kedua berbaris bawah ataupun berbaris kasrah, maka dibolehkan digantikan dengan huruf ya. Okey, contoh inu. Okey. Kita tengok dekat sini, dia ada hamzah mudarra'ah yang berbaris kasrah dan dia merupakan hamzah yang kedua. Jadi fayumkinu tastabdiluha bil ya. Maka dibolehkan digantikan padanya huruf ya. Okey, jadi huruf hamzah ni kita gantikan huruf ya. Jadi ainu. Gitu. Yang kedua, iza kana sukun wa taqa'u ba'da harfun 'ala al-hamzah wa tastabiluha bi harfil mad munasib bi syakil harfi qabliha. Okey, maksud dia apabila huruf hamzah itu mati dan terletak selepas huruf selain pada huruf hamzah, maka perlu digantikan dengan huruf mad yang sesuai dengan baris huruf sebelumnya. Okey, contoh seperti ra'sun. Okey, kita tengok huruf hamzah dekat sini mati. Okey, sebelum huruf hamzah mati ni, huruf selain pada huruf hamzah huruf ra. Okey, jadi ra'sun. Maka kita kena gantikannya kepada huruf mad yang sesuai dengan baris huruf sebelumnya. Okey, huruf ra dia berbaris atas. Dia baris atas. Jadi dia berbaris atas, kita gantikan dengan huruf alif. Kalau kita ganti dengan huruf waw, takkan jadi ra'sun. Mana maunya. Jadi ra'sun. Okey. Okey lagi. Kita tengok pada sulun. Okey. Tengok huruf hamzah dia mati. Huruf mati sebelum huruf hamzah dia berbaris dhammah. Maka oleh itu kita kena tukarkan daripada huruf hamzah ni kepada huruf waw. Okey. Tengok huruf yang sesuai lah maksud dia. Begitu. Ni disebabkan huruf sin ni dia berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan. Allah, ingat mana pula main ni. Okey, maka iklan. Okey, maka kita kena tukarkan huruf hamzah kepada huruf waw disebabkan kita tengok huruf sebelumnya berbaris dhammah. Okey. Kita tengok pula kepada perkataan bi'run. Okey. Tengok huruf hamzah dia mati. Okay. Huruf sebelumnya
huruf ba berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Jadi kita kena tukarkan huruf hamzah huruf A ini kepada huruf ya. Disebabkan kita tengok huruf sebelum hamzah ni huruf ba, dia berbaris bawah. Maka kita kena tukar kepada huruf ya. Dia jadi birun. Okey. Ya Allah. Okey, nombor 3. Iza taqau fi akhiril kalimah wa ba'dal waw aw ya sakinah fatumkinu sabituha aw istibdaluha bil waw. Iza taqau ba'dal waw aw istibdaluha bil ya. Iza taqau ba'dal ya. Okey. Apabila terletak pada akhir perkataan dan selepas huruf waw ataupun ya yang bertanda mati, maka dibolehkan untuk menetapkan dia punya baris betul. Okey, boleh tetapkan apa huruf elah lah masuk dia. Okey, minta maaf sangat-sangat Okey. Atau digantikan dengan huruf waw jika terletak selepas huruf waw, ataupun digantikan dengan huruf ya selepas terletaknya selepas apa dah? Jika terletak selepas huruf ya. Okey, contohnya kita tengok. Okey, wudu'un. Okey, wudu'un pun okey juga kita nak sebut kan. Tapi dalam masa sama kita boleh juga tukar. Dia jadi wudu'un. Kita tengok huruf hamzah dia terletak pada akhir perkataan. Okey, selepasnya huruf waw mati, nampak? Waw mati. Maka kita boleh tetapkan dia ataupun kita boleh tukarkan, nampak? Kita boleh tukar dia kepada huruf waw. Okey, bila pula dah. Okey, jika huruf sebelum astagfirullahalazim. Okey. Huruf sebelum huruf hamzah ni, huruf ya mati kan? Nampak? Okey, dia kata iza taqau ba'dal ya. Okey. Huruf ya mati ni, maka kita kena tukarkan huruf hamzah ni kepada huruf ya. Dia jadi mariyun. Sebabkan asal perkataan dia adalah mariun. Tapi kita boleh tetapkan juga. Boleh. Dia ada dua pilihan dekat sini. Sama ada nak tetapkan ataupun nak gantikan. Begitu. Yang keempat, iza syakil hamzah al-fathah wa taqa'u fi wa taqa'u fi wastil kalimah wa ba'da dhammah aw kasrah fatumkinu sabituha aw istibdaluha bi harfil mad munasib bi kulli qabiha. Okey, maksud dia apabila huruf hamzah itu berbaris fathah ataupun berbaris atas dan terletak pada tengah-tengah perkataan dan huruf sebelumnya berbaris dhammah ataupun kasrah. Okey. Sekejap lagi saya bagi contoh dan terangkan secara lebih lanjutlah. Okey. Fatumkinu sabituha. Okey, maka dibolehkan Allah. Banyaknya binatang malam ni. Okey. Fatumkinu sabituha. Maka dibolehkan untuk tetapkannya au istibdaluha, ataupun kita nak gantikan dengan huruf mad yang sesuai dengan baris sebelumnya. Okey. Contoh kita tengok dekat sini perkataan ziabun. Okey. Huruf hamzah dia berada dekat tengah-tengah perkataan. Okey. Sebelum huruf hamzah huruf zal dia berbaris kasrah. Maka kita boleh tetapkan dia, betul juga. Okey. Okey, kalau kita nak tukar kepada kalau kita nak tukarkan dia, tukar kepada huruf yang sesuai. Contoh okey, huruf zal ni dia berbaris kasrah, maka kita kena tukarkan dia kepada huruf ya. Dia jadi yabun. Tapi kalau kita nak tetapkan dia pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Lagi satu juarun. Okey. Ini dia punya asal kataan bagi juarun. Okey. Kita tengok
Hamzah dia berada pada tengah perkataan. Sebelum huruf hamzah huruf jim, dia berbaris domah. Maka kita kena tukarkan dia kepada huruf mat yang sesuai dengan baris huruf sebelumnya. Huruf jim dia berbaris domah. Betul tak? Okey. Jadi disebabkan kita tengok huruf jim dia berbaris domah, kita kena tukarkan dia kepada huruf waw. Dia jadi juwarun. Boleh? Okey. Ataupun kita nak tetapkan dia pun boleh. Tak ada masalah sebab dia kata fatum kinu sabituha. Maka dibolehkan untuk menetapkannya atau istidlaluha. Jadi dua pilihan. Sama juga macam nombor 3. Okey. Nombor 5. Okey. Iza tashkilu wa taqa'u fi akhir kalimah fatumkinu sabituha au istidlaluha biharfil mad munasib bikulli pula dah bisyakli qabliha. Okey. Apabila huruf hamzah itu berbaris dan terletak pada akhir kalimah. Dia punya syarat dia berbaris dan terletak pada akhir kalimah, maka dibolehkan untuk menetapkannya ataupun digantikan dengan huruf mat yang sesuai dengan baris huruf sebelum ni. Macam contoh kita tengok Okey. Fi'il qara'a. Okey. Nampak huruf hamzah dia berada pada akhir kalimah, akhir perkataan. Okey. Huruf sebelum huruf hamzah huruf ra, dia berbaris fathah, iaitu huruf atas. Huruf atas pun dah typo lagi ni. Dia berbaris atas. Maka kita kena tukarkan huruf hamzah ini kepada huruf alif. Huruf alif ni huruf mat. Okay, kita tukar kepada huruf alif, dia jadi qara. Ataupun kita nak tetapkan dia pun boleh. Tak ada masalah. Dia dua pilihan, sama ada kita nak tetapkan dia ataupun kita nak tukarkan dia kepada huruf mat yang sesuai dengan huruf padah, dengan baris huruf sebelumnya. Okey, kita tengok contoh lagi. Jarua, dia jadi jarwa. Okey, kita tengok huruf hamzah dekat akhir kalimah. Sebelum huruf hamzah huruf ra yang berbaris hadapan ataupun berbaris domah. Maka kita kena tukarkan huruf hamzah ini kepada huruf mat yang sesuai, iaitu huruf waw. Nampak? Sebelum apa? Huruf hamzah ni huruf ra dia berbaris domah. Maka kita kena tukarkan kepada huruf waw. Jadi dia akan jadi perkataan jarwa. Okey, kita tengok pada al-qari'u. Al-qari'u. Okey. Kita nampak huruf hamzah ni dia berada pada akhir perkataan. Kan? Okey. Sebelum huruf hamzah huruf ra, dia berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Maka kita kena tukarkan dia kepada huruf ya. Nampak tak? Huruf alif, waw, ya ni huruf mat. Memang tak lari dah, huruf mat ada 3 je. Alif, waw dengan ya. Okey. Jadi dia akan jadi perkataan al-qari'u. Tetapi dalam masa yang sama kita nak tetapkan dia pun boleh, sebab dia kata sabituha au istidlaluha. Okay. Dibolehkan untuk menetapkannya atau, perkataan atau tu bukannya dan, atau au istidlaluha ataupun digantikan. Dia dua pilihan. Jangan salah anggap ya. Okey. Sekian sahaja daripada kami. Apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri kami sendiri. Sekiranya kami ada terkasar bahasa dan membuatkan kalian semua pening dengan apa yang kami bentangkan tajuk ini, minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Sebelum menamatkan video ini, sekiranya ada sebarang pertanyaan, bolehlah bertanya di dalam grup. Sekian. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.